Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbis Iblis pada muka surat 170. Iaitu talbis iblis terhadap ahli ibadat yang zuhud. Talbis iblis terhadap ahli ibadat yang zuhud. Baik, talbis iblis yang sering dilancarkan kepada para ahli ibadat yang zuhud ialah riya. Mana riya ni satu sifat mazmumah yang tersembunyi. Jadi orang yang ada perasaan riak itu saja, dia tahu bahawa dia tu dalam keadaan riak. Orang lain tak tahu. Itu yang maksudkan riak yang samar itu, yang khafi, syirik khafi. Sementara riak yang nyata, riak juga, tetapi kita boleh agak. Ada pada seseorang itu, iaitu riak yang terang-terangan dan mudah untuk dikesan dan disedari seseorang yang faham agama. Itu tidak termasuk. Hak ni kita nak bincang ni, hak yang menjadi gangguan kepada orang zuhud ni adalah yang dikatakan syirik khafi ataupun riak. Sebab kalau terang-terangan itu tidak disebut sebagai riak. Jadi contoh riak yang nyata, riak ni mana dia buat satu-satu amalan yang baik dengan maksud untuk ditunjukkan kepada orang. Niat dia tu, perbuatan tu sama saja dengan orang lain. Pada perbuatan tu tidak nampak sifat riak itu. Riak ni berkait dengan perbuatan hati manusia. Bila dia buat amal ibadat, dia niat supaya orang tengok. Di sebalik niat supaya orang tengok tu, dia niat supaya orang puji lah. Orang rasa kagum dengan perbuatan dia. Itu hak ni boleh berlaku pada sesiapa saja. Sebab itulah kita dalam konteks kita kata nak memastikan supaya amal ibadat kita bersih daripada gangguan iblis, kena sebut sama. Sebelum buat dia kata auzubillahi minasyaitanir, bismillahirrahmanirrahim. Sebut, minta berlindung kepada Allah daripada gangguan iblis dengan syaitan, dan kita sebut bismillah. Tu bismillah tu maknanya kita latih diri kita supaya bila buat sesuatu ni kerana Allah. Jadi contoh riak yang nyata, yakni memperlihatkan badan yang kurus, muka pucat dan rambut yang tidak terurus sehingga orang kata zuhud dia ni. Piyah pun terlegan. Piyah pun tak basuh, kita kata. Baju pun nampak comok gitu ni. Nampak tak terurus, tak semak lah, kita kata. Apa? Sebab dia ni talak dah dunia, tak sih dah dunia. Dia seorang kata begitu. Kadang-kadang setengah tu sengaja ada niat lah, nak mudah orang panggil genyi di tika tu masa semaya, nak nampak cepat hitam dari apa, nak kata kuat semaya. Niat-niat gitu. Sebab ada juga setengah berlaku hitam dari itu bukan kerana niat gitu. Sebab tu kata dia atas niat kita. Kalau tidak hitam dari pun, kalau ada niat tu sama saja. Begitu pula dengan kita melirihkan suara, yakni dengan melakukan suara yang perlahan, mendayu-dayu, supaya nampak, supaya dilihat orang bahawa hati dia khusyuk. Kalau baca Quran agak slow,
nampak supaya insaf, itu cara suara dia tu. Mengerjakan salat kerana ingin dilihat oleh orang dan memberi sedekah dengan maksud nak memperoleh sanjungan seseorang. Ini semua termasuk riak yang nyata, bukan riak yang sama. Maknanya, jadi riak ini, padahal kita tahu dalam, kalau kita belajar ni, riak ni orang panggil penyakit hati. Misalnya kalau dalam kitab Ihya Imam Ghazali dan juga kitab Tazkiyatun Nafs, riak ini tersenarai sebagai penyakit hati. Mana itu riak yang sebenarnya, tapi ada juga riak yang nyata ni sebenarnya bagi adalah tidaklah nyata sangat, cumanya kita boleh agak kadang-kadang. Dia ni nampak pesen, tak apa ikhlas lah mana ni. Nah, kadang-kadang boleh agak tu dengan cara perbuatan seseorang tu. Walaupun dalam agama kita tidak dibenar membuat prasangka buruk begitu, tetapi kadang-kadang boleh nampak. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, bila dia buat program kebajikan, kita kata terus dia viral dalam internet, kita kata. Padahal viral dalam internet ni ada kebaikan juga, bukan kata tak ada langsung. Kadang-kadang dengan sebab kita viral apa yang kita buat tu dalam bentuk kebajikan tu, dia boleh memberi motivasi pada orang. Ada juga berlaku begitu. Tetapi di situ syaitan boleh ganggu. Sebab tu dalam Al-Quran kata kalau buat dengan secara sembunyi lebih baik daripada buat secara terang-terangan. Sebab kalau buat secara terang-terangan ni sukar kita nak kawal hati. Sebab syaitan boleh guna. Tama-tama kalau orang puji, berjebak-jebak orang sebut dalam komen tu bagus gini-gini lah. Jadi payah lah. Payah. Sebab tu kalau kita buat secara tersembunyi, insya-Allah dia lebih terjaga. Tapi tidak secara mutlak juga. Kadang-kadang perlu juga wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhan ni, mana kemampuan kita menderma itu nikmat. Kadang-kadang kena tunjuk juga supaya orang termotivasi, biar timbul targhib, minat orang untuk buat baik di atas niat kita. Tetapi di situ dia ada bahaya, ada ruang yang iblis dan syaitan boleh ganggu kita. Kebimbangan itu kena ada. Sebab tu kalau kita nak viral, biar padai-padai, jangan terlebih. Jangan terlebih. Kalau terlebih, dia jadi satu kerugian. Syaitan mudah, ada ruang untuk syaitan ganggu. Kata Ibnul Jauzi, dia kata dalam kesempatan ini, di ruangan ini, kami hanya membahas atau kami hanya akan sentuh riak yang tersembunyi, hak dalam hati saja. Kami hak tu hak paling mudah syaitan ganggu. Sebab orang tak tahu, tapi dalam hati dia sedang menunjuk. Kita nak bincang tu ya, kata Ibnul Jauzi. Riak yang Nabi kata aku paling bimbang berlaku kepada kamu, iaitu syirik khafi. Kalau Nabi sebut dalam hadis, sahabat tanya masyid, apakah masyirkul khafi, apakah syirik khafi itu? Nabi kata ar-riya. Itu aku paling bimbang. Baik. Jadi kenapa kita nak bincang riak yang tersembunyi? Sebab hal ni dia berkait dengan hati manusia. Seperti mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu dia bergantung pada niat dia. Ni. Mana kalau niat dia molek lah. Zahirnya nampak molek, tapi niat itu, di sebalik amalan zahir nampak ma'ruf, rupanya dia ada niat yang tidak ma'ruf. Hak tu yang kita bimbang ni. Dia syaitan ni gini ya. Kita ni baca ni hampir separuh dah. Kena sedar bahawa syaitan ni dia nak supaya kita ni rugi. Dia nak suruh, dia nak kita kata dia nak goda kita sehingga kita tidak buat amal kebajikan. Payahkanlah iblis. Orang-orang sebab kita duk mari masjid sama, hak duk derma sama ni. Tiba-tiba syaitan nak ganggu kita, bola wi dermanya. Bola mari masjidnya, payahkanlah. Jadi bagaimana? Biarlah dia sedekah pun tak apa, tapi dia saja. Sedekah tapi boleh dosa. Tak boleh pahala. Mari masjid, buat kebajikan zahirnya, tapi biar tak boleh pahala.
Hak inilah yang dimaksudkan dalam apa di suratul kahfi tu dah. Qul hal unabbiukum Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Hak ni ana teringat semualah. Bila kita buat kebajikan kena teringat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah arah kepada Nabi supaya Nabi cerita kepada masyarakat. Maukah aku cerita kepada kamu orang yang beramal tapi rugi, mana tak dapat hasil. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka ini yang beramal buat kerja tapi saja. Mereka ni telah sesat semasa melakukan kebaikan. Dia semasa dia buat kebaikan itu dia tersesat. Wahum yahsabun, dalam keadaan mereka menyangka mereka lah orang yang berbuat banyak kebaikan. Dalam sangka dia telah buat banyak kebaikan, tetapi sebenarnya dia sesak dalam beramal, menyebabkan dia akhsar, paling rugi. Dan kerugian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kerugian yang disedari di hari akhirat. Tak boleh nak buat apa dah tak? Kesedaran itu timbul di hari akhirat, bukan hari dunia. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab kita tidak boleh undur balik ke dunia. Sebab tu kalau nak sedarlah sekarang ni, supaya kita dapat memperbetulkan keadaan itu. Baik. Ni kita paling bimbang niat ni. Ni boleh berlaku semualah dalam keadaan macam mana. Orang politik, cara politik, orang perniagaan, cara perniagaan. Tu kita orang agama, dia semua syaitan ganggu. Orang politik, Allah ganggu cara, syaitan ganggu cara dia. Bukan kata satu pihak dah, semua orang akan terlibat dengan gangguan. Orang alim dengan cara dia. Dengan kealiman dia tu. Orang politik ni kan banyaklah kita kata. Bagi barang tu ada gambar dia sayang. Di kampik berah tu ada muka dia lagi kadang-kadang tu. Barang-barang lagu tu tak payah kita nak kawal. Dia kata dak muka nak suruh dia uni. Iyalah betul lah. Alasan boleh bagi 1000 alasan pun. Tapi boleh pahala ke tidak? Kadang-kadang manusia yang sudah panggil ditipu oleh dunia ni, perkiraan dia bukan lagi pahala. Kalau siapa tak tu, kalau dalam istilah dalam pengajian fiqh hati tu, dalam senara qalbun mayyit, dia panggil hati yang telah mati. Hati yang telah mati ni perkiraan dia bukan akhirat lagi, dunia saja. Bahkan kalau kita contoh nak ambil contoh saja ni, anda sebut politik ni secara umum saja. Sebab ada berlaku, ni berlaku kepada Anas sendiri. Jadi kita nasihat bercakap ni kena jaga. Takut boleh dosa. Ingat pada dosa pahala tu. Jangan ikut sebut dalam kuliah, dalam ceramah tu. Pasti dulu maklumat hak kita nak sapa tu betul. Sebab Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Seseorang yang dia sebut apa saja dia nak sebut tanpa memikirkan betul ke tidak. Orang lagu tu dia sebar yang maklumat, dia tak kira betul ke tidak. Asalkan maklumat sampai dia tu sebar. Perbuatan tu Nabi kata boleh dah kita nak kata orang tu berdusta. Mungkin dia tidak niat nak berdusta, dia niat sebar ya. Tapi sikap yang tidak semok dulu maklumat, itu sudah dikira dusta dalam agama. Na'udzubillah ni tadi. Dia jawab mana? Dia kata kalau dia nak main politik nak suruh betul gitu gak berat lah dia tu. Maknanya jahil benar. Dia kata nak ceramah politik nak ngesah sosok betul. Kata memang agama kena gitu. Kalau tidak dosa besar. Dan kita kena ingat. Untuk saya sendiri, sebab saya ni mengajar. Bila mengajar dia terlibat dengan kesalahan menyebarkan maklumat, tentu dah mengajar. Kena ingat dalam agama kita ni, dusta ni dianggap jenayah berat, bukan jenayah kecil. Setara mananya berat jenayah dusta dalam agama kita. Allah kata sesiapa yang berdusta, berkekalan berdusta, tidak bertaubat daripada dusta, akhir sekali dusta itu sudah menjadi biasa dari diri dia. Orang lagu ni sampai satu tahap Allah akan cak dalam dia kazab, pendusta besar, cak dalam buku catatan amalan ni. Bila sudah dicak gitu, dia Nabi kata dia nak keluar daripada
kepompong dusta itu payahlah. Hadis ni terdapat dalam kitab yang kita baca esok pagi esok. Tak siapa lagi bab tu. Al-Adabul Mufrad itu. Bukan main-main, jangan main-main. Kecek pelawak ni tak nanti orang ada agama, orang tak ada agama pun benci. Tu sifat fitrah manusia, benci pada bohong itu. Jadi kena jaga. Nengung kita bila dia kata gitu. Dia kata nak betul berlaku, nak main politik, nak suruh betul sterik gitu kat dia kata. Berat. Jadi maknanya bagi dia orang politik ni kira cerdiknya bila dia boleh pusing cerita tu. Hak tak ada jadi ada, hak ada sikit dia boleh erek jadi besar. Tu orang panggil cerdik main politik. Mana orang lagu ni sudah dipermainkan oleh iblis seperti mana budak duk oleh bola lah. Kalau kita bincang dah sebelum. Apa budak duk main bola, duduk kaki dia lagu tu seolah-olah dia tu sudah jadi bola kepada syaitan. Ikut syaitan nak tendai ke mana. Itu satu kehinaan yang sangat dahsyat. Sebab tu kena berhati-hati. Hidup kita ni dia sebenarnya cerminan sebenarnya kepada kehidupan akhirat. Jadi kalau hidup kita buruk di dunia, buruklah juga di hari akhirat. Sebab tu Nabi SD pun pernah sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam. Hasil di hari akhirat kita dapat. Kita tanam gapo di dunia, itulah kita dapat. Kalau kita tanam yang ma'ruf, dapat yang ma'ruf di hari akhirat. Kalau kita tanam yang mungkar, kita akan dapat hasil yang mungkar di hari akhirat. Dia bergantung kepada kita. Baik. Saat seseorang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat bukan kerana Allah, maka amalan itu tidak diterima. Hak ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Malik bin Dinar berkata, ini seorang tokoh besar, Malik bin Dinar. Dia kata, katakanlah kepada orang yang belum jujur. Katakanlah kepada orang yang belum jujur. Mana orang yang tak siapa mereka jujur, mereka amanah kata ke dia. Jangan pernah lelah untuk berusaha jadi. Mana jangan pernah berputus asa untuk menjadi jujur. Maknanya kita kena berusaha. Bagi orang yang tidak jujur dalam hidup, sentiasa jujur ni lawan dia nifak lah. Jujur ni lawan dia nifak. Buat gapo-gapo berpura-pura. Dalam agama kita ni, kalau kita baca Quran dalam surah awal dalam ayat 80 lebih lah, surah Baqarah tu, ana buat nota tafsir tu, kita bincang khususan ni. Dalam agama kita ni, orang antara perkara dianggap paling jelek lah orang yang berpura-pura. Jadi hak kita nampak dia buat tu tidak sengaja, dia pura-pura. Ni sifat paling huduh dalam agama. Kalau dalam istilah Quran hadis dia panggil munafik. Nifaq. Sifat tu dia panggil nifaq. Dan sifat tu kalau ada pada seorang, orang tu sudah orang tak panggil mukmin, orang panggil munafik dah dia tu. Buruk sungguh sifat. Rupanya hak dia buat tu tidak lagu tu. Ini sangat huduh. Perangai hak ni memang dalam agama kita sangat huduh. Sebab tu kita tak boleh. Jangan berpura-pura hidup. Kena kata kepada orang tu, usahalah biar jadi jujur. Kena sebut begitu ke dia dengan terang. Ini contoh kata-kata Malik bin Dinar supaya kita berterus terang kepada orang. Ketahuilah bahawa orang mukmin yang sebenar adalah orang mukmin yang beramal bila buat kebaikan dia buat kerana Allah semata-mata. Itulah mukmin yang sebenar. Cumanya bila amalan dia itu sudah dipengaruhi oleh sifat riya, syirik khafi itu, urusan dia menjadi kabur dan dia akan sukar untuk dia berlepas diri pada riya itu. Sebab itulah dalam Sunan Abi Daud, ni ana sebut semua ni, Sunan Abi Daud ni Nabi sebut, mana kalau kita mari perasaan duduk tengah semaya ni mari, oh hebat aku, perasaan riya, ujub bangga diri, lepas tu timbul macam nak tunjuk pada orang lah, nak tunjuk pada orang, mari seraya lah. Misalnya contoh ni pengalaman anak sendiri. Moga kita belajar hadis ke, solat sunat lepas isya ni 4 rakaat. Kita pun buat, sebab kalau kita nak buat 2 orang tak jadi rawatib dah tu kalau gitu, sebab dia terputus tu.
duduk maya fardu masjid nak pergi buat rawatib di rumah tak boleh gitu dalam fiqh. Sebab dikira jadi perbuatan lain terpisah, tidak muqaranah, tidak apa ni, jauh, kecuali rumah dekat. Sebab sahabat Nabi yang maya masjid jauh-jauh kok dekat-dekat ya klik mai rumah tu. Kadang-kadang orang dia semai sunat rumah ada juga lagi. Tapi rawatib ni hukuman dia tak boleh terpisah dengan perbuatan lain. Baik, kita buat mengepak dekat dia mari syaitan serah ayat Anas di mari siapa kita kata dalam hati auzubillah minasyaitan tak saya buat ni sunnah. Kalau buat dia mari dia ganggu orang lain buat dua kita buat dia mari dalam itu dah tu syaitan tak serah ayat dah tak. Jadi bila dia ganggu kita begitu, Nabi kata selalu jangan bertangguh dalam hatilah auzubillah minasyaitan dalam hati. Dan kita cuba fokus. Tu dia panggil lawan. Itulah maksudnya lawan syaitan itu. Lawan iblis itu. Dia kena ada semangat tu. Kalau tidak ada saja amalan kita. Jadi sebab tadi ni al-akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi dalam hidup dia. Beramal susah payah, masa habis tapi sia-sia. Dan syaitan memang dia nak sangat tu. Biarnya buat tapi biar saja. Jadi cara nak lawan dia a'udzubillahi minasyaitan. Baik. Dia mari tu. Dinukilkan daripada Yasar kata dia kata Yusuf bin Asbat menasihatkan aku, belajarlah untuk mengetahui manakah amalan yang sahih dan manakah amalan yang tidak sahih. Kerana aku duduk belajar ni 22 tahun dulu. 22 tahun tu baru berasa orang panggil faham molek, baru boleh kawal. Mana syaitan ganggu semua. Nak boleh selamat daripada gangguan syaitan 22 tahun. Maknanya dia ni Yusuf bin Asba ni, makna dia sentiasa berhati-hati bila dia buat benda baik. Ada ke gangguan tu? Dia kata 20 tahun ada semua tu. Dia maknanya dia perhati. Ni sebab ni dia ada syarah dia. Dengan ni kitab ni ada syarah 1600 muka surat. Dia banyak lagi lah maklumat dia ni. Maknanya dalam tempoh 22 tahun tu dia duduk hati tak pernah syaitan tak ganggu dia dalam buat kebaikan. Maknanya dia ni bila dia buat kebaikan, bila dia buat amal soleh dia sentiasa berhati-hati. Mari semua tu gangguan iblis tu, gangguan syaitan. Jadi maknanya dalam tempoh 22 tahun tu duk beringat semua. Tu pengalaman dia. Apa dia ayat gitu? Nak ayatnya masalah ni besar, bukan kecil. Padahal kira-kira tu usaha dah tu. Kerana bimbang terjerumus ke dalam riak, orang-orang salih menutupi amalan kebaikan dengan menampakkan apa yang sebalik. Kadang-kadang orang salih ni dia tak tunjuk dia buat kebaikan. Kalau dia tunjuknya macam tak buat, nampak zahirnya tak buat. Ibnu Sirin biasa tertawa pada siang hari. Ibnu Sirin nampak siang hari nampak galak, suka, tapi pada malam hari dia akan menangis. Depan orang nampak suka, tak setunjuk. Ibrahim bin Adham ketika sedang sakit, di dekatnya terlihat makanan orang-orang yang sihat. Tu. Jadi orang-orang Ibrahim Adham ni ialah maksud dia begini ketika dia sakit, jadi makan ni tepi dia nampak supaya makan ni orang hasga padahal dia sakit. Apa? Dia tak suri nampak dia sakit. Mana dia sebab apa sakit ni sebenarnya? Kalau orang faham molek, dia boleh menjadi sebab masuk syurga sakit ni. Dalam hadis pun kalau sabarlah. Gak Ibrahim ni seorang yang kuat berzikir, dia ni ahli ibadat ni. Jadi iyalah cuba bayangkan kalau kita sakit dah, kita sakit aduk istighfar aduk itu. Jadi nampak keinsafan tu nampak lah. Dia tak suri nampak. Enggak sepuluh dia ni kalau sakit ni enggak mari ziarah tak putus lah kan, dia ni tokoh. Jadi kadang dia jaga benda-benda gitu. Sebab itulah ana benda-benda gini orang-orang ulama-ulama kita lah, hak besar-besar, hak tercatat nama dalam sejarah. Kadang-kadang anak murid nak bersih kawasan rumah dia tak suri. Apa?
Takut nampak kebesaran. Tak sibui anak murid berkhidmat pada takut apa? Takut jadi nampak kebesaran. Tak sih. Nak jaga sungguh hati. Kenapa hebat kalau anak murid buat belakang apa-apa tu? Oh hebat. No. Kita mari masjid ke orang pakat itu kan jojo ke mana. Kenapa hebat? Bagi lagu tu dia mendedah ke kita pada gangguan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu Nabi SAW kalau dalam majlis gini, kalau dia masuk dalam ketika sahabat ramai, kalau dia masuk sahabat nak bangun dia tak bui, duduk. La tatruni kama tatartin nasara wal yahud anbiya'ahum. Nabi kata duduk. Jangan kamu layan aku seperti Bani Israel, Yahudi Bani Israel layan Nabi mereka, layan orang-orang soleh di kalangan mereka. Tak sibuk. Mana Nabi bimbing takut memuliakan dia ni melebihi daripada hak. Padahal kita kata apa salahnya, Nabi mari kita pun bangun. Orang lah ni Nabi mati bangun lagi. Bila selawat ke dia bangun. Ana pernah tanya tu. Tapi orang marah lah kalau kita tanya, bapa bila selawat bangun? Cuba ayat mana? Bapa. Bapa bila selawat tu bangun bapa. Cuba ya. Kalau di India tu itu amalan satu kumpulan orang sesat berjuta penganut dia. Dia panggil popok Brelwi. Popok dia ni adalah kalau dia selawat, dia letak kursi yang dihias bagai ke kursi maharaja. Dalam akidah dia bila kita berselawat Nabi mari, tempat kita pun ada yang lepas tu bangun buat ke dia. Kalau tak ada kena penyakit tu, dah itu penyakit. Siapa dia ajar gitu? Fikir sendiri. Bila selawat pakat bangun ramai-ramai. Siapa dia ajar tu? Cuba ya kan sepatut. Mari sadis tak pun. Sahabat Nabi ke buat. Bagaimana ni hijau kita tanpa kita sedari kita telah terpengaruh oleh ajaran salah. Di India ni Brelwi kalau baca buku dia, sahabat-sahabat kita tu ngaji sana, kalau selawat dia bangun, dia letak kursi. Di Pondok Kenali dulu letak kursi. Orang tua duk cerita. Anak tak pernah tengok. Sallallahu alaihi, dia tak khusus comel, dia hias dengan bunga di Pondok Kenali dulu. Jadi seorang tua nama Haji ni, dia tua umur 100 tahun lebih, dia meninggal dah. Dia kata, memang dia kata Nabi mari, kata nampak ke tak nampak, tapi Nabi mari, ya nampak kata Nabi mari. Kata kita dalam hati gila itu ni. Ya, masa tu anaknya sekolah menengah lah, kita sekolah menengah. Kata dah Nabi tak nampak mari mana. Rupanya sudah jadi akidah. Rosak tu lagu tu. Kita nak mikir, dia mikir cara agama. Kalaulah benda tu ada, sahabat Nabi buat dah lah. Ana sebut tu sebab apa? Tak di Yaman, di mana jenis bangun ni dia ada akidah dia. Boleh jadi masyarakat kita tak ada akidah tu. Bagian patut tak ada bangun ke dia. Bangun ke dia. Kalau Tok Guru Mufti Besar Kelantan tu dia kata hak ni memang ana ingat lagi. Mula-mula anda tahu nama Brelwi daripada Tok Guru Mufti Besar Kelantan. Masa dia mengajar bahasa, dia sebut benda ni. Lepas tu kita pun ngaji, kita jumpa dah kita ada ngana. Ai dekat dengan 5 buah juga kita tetap Brelwi. Bangun dia cakap. Duduk molek-molek bangun. Sebab dia anggap memuliakan Nabi. Memuliakan dia. Nabi mari ke? Memang orang kita ada setengah beranggapan begitu. Dah bagi anak itu salah dengan agama. Salah. Tak betul. Maknanya kita telah terjebak dalam perangkap iblis itu. Menganggap begitu. Bahaya terhadap agama ni. Dia ada sebab dia. Kita buat begini apa sebab dia? Bangun tak apa sebab dia? Cuba ya. Kalau ada dalil, ulama kita buat dah. Ulama kita ni kalau ada dalil daripada Nabi, daripada sahabat, dia akan buat. Kalau dia tak buat, tak ada lah tu. Poin Imam Syafi'i ko. Dah, Imam Syafi'i ni kalau ada dia akan buat. Sebab dia tu orang panggil Nasirus Sunnah. Penegak sunnah, penolong sunnah. Tu yang mana Rusimnah. Jadi kita pergi sebab jumpa ni dalam beberapa minggu lepas. Kita pergi nak kebetulan masjid, rumah pun dekat masjid. Anak kata, dia bangun. Lepas tu bangun tu canggih ni, dia ada bunga apa tu pula tu, dia bangun. Kata berat semua hati. Sebiji seperti Brelwi di India. Brelwi di India, cuba tengok dalam internet, dia letak dalam kah, mau apa ambil. Apa lagu tu? Ajaran mari mana ajaran tu? Sebab tu Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia kata hamba masa duduk di India, dia kata
Memang hak ni dibuat pupuk beri lah. Pupuk Ahmad Ridha Khan tu. Ahmad Ridha Khan. Itulah hadirat kita kena faham molek agama ni, kena faham molek agama. Kalau tidak kita jadi terikut-ikut dengan ajaran hak salah. Padahal selawat kita boleh kenal kalimah selawat ni pun Nabi dia ajar. Kalau tidak tak kenal pun. Kita boleh sebut selawat daripada siapa dia ayat Nabi. Lepas tu Nabi buat lagu kan. Sahabat dia buat lagu kan. Sahabat yang dijamin ahli syurga tu buat lagu kan. Benda-benda gitu kena ingatlah. Ni lah takut kena penyakit ni kita duk ngaji lah. Tapi ayat gini orang marah. Macam-macam orang katakan. Biarnya kata gay, boleh apa, kita ni agama ni bukan milik peribadi kita. Agama ni dia ada tanggungjawab dia. Jangan main-main ni. Baik. Seterusnya, daripada Bakar bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Wahab bin Munabbih menuturkan. Ini daripada Bakar bin Abdullah, dia dengar Wahab bin Munabbih cerita. Dia kata dulu ada seorang laki-laki yang mana dia ni termasuk salah seorang tokoh yang terbaik di zaman dia. Tokoh yang terbaik di zaman dia. Ramai yang datang menziarah dia, mengunjungi dia. Bila orang ramai mari jumpa dia, dia pun memberi mereka nasihat. Dia berilah kepada mereka nasihat. Suatu hari mereka berkumpul berhampiran dengan Bakar bin Abdullah. Kemudian Bakar pun kata, kita pasti keluar dari dunia ini. Kata Bakar bin Abdullah kepada orang yang duduk bersama dia itulah. Dia kata kita suatu hari nanti kita akan mati. Kita akan keluar daripada dunia ni. Kita akan meninggalkan keluarga kita. Kita akan tinggal harta kita. Kerana khawatir berbuat semena-mena. Akan tetapi dalam kondisi tadi aku khawatir dia disusupi perilaku tersebut melebihi sikap semena-mena yang menyusupi orang-orang berada di dalam menggunakan harta yang dianugerahkan kepadanya. Menurutku salah seorang dari kita pastilah ada yang menginginkan keperluannya selalu terpenuhi, atau pada saat ditemui orang dia selalu berharap diberikan ucapan salam dan dihormati kerana kedudukan agamanya yang kuat. Gapo dia maksud dia nak ayat tu? Maksud dia begini. Kita ni perasaan kita ni macam-macam. Pertama-tama kalau kita ni orang yang dihormati dalam masyarakat. Masalah saya kepada harta, nak pada harta, macam-macam lah kita kata. Tapi kita kena ingat, harta ni kita tak bawa pun dalam kubur. Kita akan, sebab tu dia guna istilah meninggalkan dunia. Orang Melayu pun meninggal dunia, mati lah maksudnya tu. Bukan pergi melancong tu meninggal dunia tu. Maknanya mati lah. Apa maksudnya? Maknanya kita nak ambil dunia ni biar pandai lah, sebab kita ketinggal dia. Istilah meninggal dunia ni kalau kita tengok dalam kitab ni, nak ayatnya seseorang tu sia-sia hidup dia. Kena pastikan bila kita meninggal dunia, dunia tu kita hantar awal-awal lagi sebelum kita mati. Kan tak maksud? Maknanya sebelum kita mati kita hantar awal-awal lagi. Hak orang panggil dunia, duit kita hantar melalui sedekah, melalui amalan-amalan baik yang kita buat, kita jaga biar ikhlas molek. Apa? Sebab kita nak hantar. Mana bila kita mati, hak kita buat ni kita sudah hantar dah sebelum kita mati. Itu satu. Yang kedua, mana sebelum dan selepas kita mati ada setengah perbuatan baik kita tu tak putus lagi, terus siapa lagi? Dia panggil jariah. Amal jariah, sedekah jariah. Kita mati pun siapa lagi? Itu dua perkara yang perlu kena jaga. Jadi nak jaga biar jadi gitu, salah satunya kena jaga hati. Jangan riak. Jangan ada perasaan bila buat sesuatunya nak suruh orang puji. Tak lihat. Itu maksud dianya. Cumanya kata Bakar ni, cerita ni tentang Wahab bin Munabbih ni, kata Bakar, dia pun dia kata kata-kata Bakar tu dia jadi sanksi juga. Dia takutnya Wahab bin Munabbih takut dia duk nasihat orang tu, nak suruh orang kata dia ni penasihat. Dia duk nasihat orang tu, aku duk bimbang, takut dia ni sendiri ni sebab kita mengajar ni lah. No, kadang-kadang bila mengajar ni orang panggil syok sendiri.
Syok sendiri ni maksudnya bila mengajar dia jadi macam rasa hebat aku. Nak kau boleh royak ke ni no. Aku bimbang takut jadi kena penyakit tu ya. Sebab apa syaitan boleh ganggu? Dia bukan kata Wahab ni tidak, Wahab dia bukan kata, cuma dia kata aku duk nampak macam ada tu sifat-sifat gitu tu. Tu. Ni semua ni bukan prejudis tetapi suatu peringatan. Jangan ada. Kadang-kadang kita ni kalau orang tak tegur kayak dia hanyut ni. Itu maksud dia ni. Bodoh ada molek dia ayat tu, molek tu dia ayat tu. Tapi takut ada tu nak suruh kata dia ni memang penasihat yang hebat. Nak suruh kata dia ni seorang maut dalam bab wa'is, penasihat yang hebat. Kadang-kadang jadi gitu. Apa tu? Nak suruh orang hargai lah. Kalau suka-suka kalau pergi kedai belanja makan semua dia tu. Bagi-bagi lagu tu bahaya benar tu. Yang bahaya benar tu. Siapa ada setengah tu dia kata kita pergi kedai dia tu tak ajin kena bayar. Royak kau rewak gini lagu tu. Apa tu? Tu nak royak dia hebat lah tu. Macam-macam syaitan ganggu ni tuan. Kena beringat sekelak lekor. Kau bagi cerdik syaitan ni bagi cerdik bukan bodoh. Kau tidak tahu kan Nabi ada yang pusing dia. Padahal Nabi ni dalam konteks agama kita dia panggil usul nubuah ni 4 perkara dah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tak kan Nabi ada ni fatanah cerdik. Tapi nya tipu ke syaitan. Ulama kita kata kenapa? Apa hikmah? Padahalnya Tuhan pilih Nabi ni orang cerdik. Kat Nabi ada tu manusia mula-mula tak kata cerdik. Malaikat pun kalah dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajar semua kau. Bila Allah tanya malaikat boleh royak ni pokok ni nama gapo? Benda ni nama gapo? Malaikat boleh royak. Itu Nabi ada boleh royak. Cerdik Nabi ada. Tapi nya tipu ke syaitan. Siapa keluar daripada syurga? Gapo dia hikmah situ? Para ulama kata nak ayatnya Allah nak ayatnya bahawa salah satu maksud dia bahawa hak nama iblis ni bagi cerdik. Bagi cerdik. Tu disebut oleh ulama bagi cerdik. Dia tipu kita. Kadang-kadang kita tak nampak penipuan dia tu. Sebab itulah kita ni nama talbis. Talbis ni mana perangkap. Kita tak khabar situ ada perangkap tu. Tu hati kena beringat lah. Kena beringat Macam-macam syaitan tipu ni misalnya biar nak sebut juga sebab kita pun kena sebut juga ni cerita baru ni dalam saat-saat akhir sebelum ni pun ada semua ni ke pengkuliah agama ni kadang-kadang bila sahur tu jadi bayar jadi mahal berapa jadi lagu tu sehingga anda pergi ke bukan satu tempat lah beberapa tempat. Dia sebut kerana dia kata sebenarnya dia ceritalah ni secara umum lah, anda sebut secara umum untuk peringatan kepada kita semua. Sebelum sahur dulu kata mari bayar 200, mari lain tak sih. Kok canggih lagi dia sebut dia nak satu kuliah tu bayar 1,000. Jadi pihak masjid ni bagi dakwah tu dia baik dengan jadi berunding tu dia wila pihak ya berunding. Dia kata sekali ni lepas ni tak boleh lah. Jadi dia cerita dia kata macam mana ustaz? Kata tak tahu ana pun tak nak ayat tu lagu tu. Hati dia lagu mana? Tapi biasanya kiki gini dia ada PA dia lah bukan dia sendiri yang buat tawar menawar tu PA dia. Tak masalah ni dalam buat agama ni boleh kau sampai tahap tu. Ana sebut ni bukan nak merendah ke orang tidak, tapi nak ayatnya syaitan ganggu. Apakah perkara ni perkara baru tak? Kalau kita baca kitab dulu pada dah jenis lagu tu. Dulu pada dah jenis lagu tu. Akan datang kita akan jumpa dalam kitab ni kok. Ada anak pergi ke ni di luar Kelantan, siapa dia minta 3,000 ada. PA dia minta. Dia kata tak apa, kau bayar 2 kali tak apa. Supaya jual kapek pula mengajar agama ni. Tak boleh lagu tu bahaya tu. Benda-benda gitu bimbang kita. Na'uzubillah. Supaya nak sebut iyalah duit orang nak belaka. Orang nak belaka duit. Orang tahu duit ni penting. Orang tahu. Sebab tu kena berhati-hati. Kalau tidak dia jadi fitnah dalam agama. Fitnah. Supaya nak sebut baru ni lah.
telefon kepada masjid, oh minta maaf tak boleh mari ceramah, ada masyakkah. Tiba-tiba pergi ngajar lain. Rupanya ke situ bayar mahal. Ana tahu tu mengana digati tempat tu. Menggolah ni barang live beringat sikit. Tiba-tiba iji kita, pergi ngajar tempat lain. Tadi kata ada masyakkah tak boleh mari tempat kita. Ana juga ganti tempat tu. Kau dia tahu tu. Ana kata na'udzubillah min zalik. Jadi pihak masjid tak puas hati. Pihak masjid kata bakal dia pergi situ, mesti situ bayar mahal. Muka kita ni bayar 200 riyal ya. Ana kata tak tahulah ana. Jadi berasa hatilah pihak masjid ni. Moga ngorek juga sana ngorek. Sopo ngorek sini. Tiba-tiba tengok dalam FB dia tu mengajar. Tadi kata masyakkah tak boleh mari. Apa jadi lagu tu? Ni bahaya dia ni. Bahaya. Bagi lagu ni bahaya. Timbul fitnah. Jadi akhir sekali kesal anda tengoklah. Kesalnya orang jadi kurang respect dah kepada orang agama. Apa nampak dak tu. Benda-benda lagu tu dia terak berjaya syaitan. Padahal ngajar tu tafsir hadis. Ni lah kita nak bincang ni lah. Ni padahal ni pokok zuhud ni. Cuba kita tengok lagi. Benda-benda tu berlaku. Jadi kena ingatlah. Kena ingat. Sebab tu seorang sahabat ana, dia ni boleh PhD lah dia ni. Mula-mula ana berhijrah ke Selangor, dia pesan kepada ana. Ustaz Din dia kata nak pesan sama guru ni. Dia kata mari duduk di Selangor, dia kata sekarang ya kena jaga. Sebab sini ujian duit berat, dia kata. Berat ujian duit. Ana pernah kena sekali. Masjid ni masjid besar. Dia sebut dah sebelum ni sebab saya ana tu dia kata kalau entah mari duduk sini dia tanpa malu-malu dia sebut. Ana ingat siapa kali ni. Dalam FB ada gambar dia. Dia kata kalau entah pandai, dia kata tak payah guna duit gaji. Pada duit yang mai ajak dengan buat air tawar dia. Faham dia sebut terang. Dia kata dia tak guna tu. Sebab dia mai ajak, dia kata kalau jadi email 300 riyal. Makmum ni dia bagi 50. Dia sebut lah. Dia kata kenta dulu ke bomo, dia kata kana. Anak kata tak bomo, tak je bomo kata. Kena sekali tu yang nak uji. Tu mengajar. Seorang pok tu bawa anak dia juri, anak kecil juri. Jak malai tak putih dia kata. Dia bawa air mineral besar sikit. Minta ustaz buat air tawar. Kita peneng, kita kata kita tak biasa buat air tawar. Kalau air manis tu biasa juga. Anak tak sibuk lah. Anak kata pergi cari doktor, pergi buat klinik lah. Dah jeri tak malam tak tidur. Dia kata ni ada gangguan ni. Gangguan jeri tu pergi doktor buat ilang gangguan tu. Tak sino suat air tawar. Jadi IJK pun dia kata buat lah ustaz ni. Masjid ni masjid Bukit Indah. Masjid Bukit Indah, masjid besar. Anak kata tak apalah lagu tu. Agak siah kita pun buka tu baca bismillah, alhamdulillah, Fatihah, baca Fatihah. Mbuh dari tu 3 kali wih dia 100 riyal dia bayar. Anak kata modal dia tu pembuh 3 kali bukan 4. Air buat dia bawa di rumah dah 100 riyal. Kata jalan dah ni aku ayat orang ni. Kena semalam mesa tak wadah lagu tu. Benda-benda gini anak-anak bercakap ni dalam konteks supaya berhati-hati. Tak kira lah siapa-siapa boleh kena ni. Sebab tu almarhum Tok Guru. Anak ingat sama sebab Tok Guru ni anak ngaji lama dia. Kita duduk sekolah dengan Tok Guru ni pelik lah. Dia rajin ngajar. Sebelum jadi menteri besar anak lepas asal nak hari dia mengajar. Lepas asal 20 minit ya? Tapi setiap hari. Jadi kalau kita pergi semaya asar berbala lah, bukan semaya saja dapat. Habis asma Allah husna tu anda ikuti. Dia syarah. Banyak kita dapat maklumat daripada dia. Gitu. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jangan Kawan ni juga kata, dia kata kalau yang tagi ke rumah kaya tu, doa tu kena panjang. Dia juga sebut anak kata mu ni kata tak ada gamu dia kata. Dia kata kena kalau umur kaya doa kena panjang sikit. Dia kata apa ni? Lah gua umur kaya kan dia kata. Hilip pada kita. Tu benar tu bagi anak nyapu sin syaitan paluk menadah tu ke setara tu. Baik.
Banyak lagi lah cerita dia sebut kana. Tujuan dia ayat tu supaya anak ambil peluang tu pergi di Selangor ni orang kaya ramai. Dan dia ni sekarang ni dia sudah jadi ustaz korporat. Kalau orang korporat nak naik pejabat baru dia pergi mai aja. Enggak korporat tidak 300 dia bagi. Tu nak ayat abu. Kita tengok minyak dia dulu ni. Bahasa Kelantan boleh faham tu. Tu tidak. Kalau dia dengar pun biarnya dengar je lah. Takut dia dengar tu dia kata tak ada. Dia kata kat aku, dah ni tu. Sebab anak tak puas hati sangat dengan cara dia tu. Kita tak boleh orang agama buat kerja lagu ni. Orang agama ni dia tak kena ingat. Orang agama ni bila kena dunia, dia lebih dunia daripada orang dunia. Orang agama ni bila dia kena penyakit dunia, syaitan ganggu dia, dia lebih teruk daripada orang dunia. Kena beringat tu. Banyak kita jumpa dalam kitab ulama kita gitu. Sedangkan ulama kata ad-dunya qalilun minal qillah. Sedangkan dunia ni lebih sedikit daripada perkataan sedikit. Tapi dia kena tipu jadi gitulah. Na'udzubillah min zalik. Ana bercakap begitu ni sebab kitab kita ni kita bincang tu. Sebab tu ana sebut begitu kena berhati-hati. Takut sajalah. Takut saja. Jadi kata-kata Wahab bin Munabbih tadi tersebar luas hingga terdengar oleh seorang raja. Sang raja yang kagum terhadap dirinya tidak keberatan melakukan perjalanan jauh untuk dapat menyelami dan melihat sosoknya secara langsung. Jadi tersebarlah hebat Wahab bin Munabbih ni. Nasihat dia tu memberi kesan kepada orang. Sehingga bila sebar dan maklumat dia, kalau dia kecil ada kesan. Kalau dia kecil dia memberi kesan kepada orang. Jadi sahurlah dianya, nama dia tu harum dalam masyarakat. Akhir sekali sampailah maklumat tentang kehebatan bercakap dia tu. Bila dia nasihat tu, kesan dia tu, akhir sekali seorang raja rasa kagum terhadap diri dia. Dan dia ni sanggup bermusafir jauh nak tengok siapa dia Wahab bin Munabbih ni. Nak tengok sendiri. Lantas laki-laki ini melihat kedatangan sang raja dan diberitahukan kepadanya. Paduka raja datang dengan iringan ucapan. Kalau kita agak raja kiri salek demo, hebat demo. Dia pun tanya, sebab Wahab bin Munabbih ni orang molek. Jangan kita ingat, cumanya disalah faham. Nak ayat kita nak ambil panduan dia ni molek. Wahab bin Munabbih ni hebat ni, ulama besar dia ni. Ada nama dalam sejarah ni, bukan main-main. Kalau ada nama dalam sejarah ni. Bila orang kata raja mari nak jumpa dia, raja kisah dia kata ada keperluan ke apa? Raja mari nak jumpa, ada ke surat dia? Takut bazir masa aku. Raja tu. Raja mari nak jumpa dia. Orang pun ayat dia kata paduka raja tu mari nak membicarakan tentang nasihat yang kamu sampaikan. Kalau kamu duk nasihat orang ke tu, raja nak dengar dia, nak bicara tu. Maka lelaki ni makna Wahab bin Munabbih ni. Dia cerita bukan dia cerita. Ada orang tak sebut nama ni. Cuba tengok daripada awal tadi. Wahab bin Munabbih kata dahulu ada seorang laki-laki termasuk salah seorang tokoh lah. Laki ni lah. Laki bukan Wahab bin Munabbih, dia pencerita. Dia je cerita. Dia je cerita. Silaplah, dia je cerita. Sebab Wahab bin Munabbih kalau kita tengok dalam Wikipedia tu, hebat Wahab bin Munabbih ni. Dia cerita ada orang sama dia tu. Jadi lelaki ni pun dia tak sebut nama dia pun. Lelaki ni pun tanya kepada budak tu lah, hamba tu lah, seorang tu, apakah kamu punya makanan? Jadi hamba tu kata ada, iaitu buah yang biasa engkau makan pada waktu berbuka puasa. Jawab budak tu, buah gapo tak tahulah, boleh jadi buah tamar. Lelaki ini memerintah budak tu agar menyediakan, letak dalam dalam bekah lah, menyediakan buah tersebut. Maka si hamba tadi membawa ke buah itu di atas suatu bekas yang diperbuat daripada anyaman berbulu. Lah ni kat macam buluh kau dia anyai ke comel lah, nampak macam perhiasan gitu. Lalu lelaki itu pun meletakkan di hadapannya. Lalu dia pun letak di hadapan lelaki tadi lah, hamba tadi. Diambilnya buah tadi serta sebahagiannya dimakan. Padahal laki-laki ini biasa berpuasa pada siang hari dan bahkan tidak pernah tidak berpuasa. Gapo dia nak ayat?
No ayatnya dia ni bila nasahu dia ni sebagai penasihat orang hebat, duk buat baik. Hari tu tak rasa gitu. Apa? Oh dia kata bahaya timbul fitnah. Jadi boleh jadi perasaan dia mari riak dah tu. Jadi takut nunjuk-nunjuk. Hari tu tak rasa. Letak buah depan biar orang nampak belakang, tak rasa gitu. Apa tu nak jaga hati ni. Sang raja kemudian berdiri di hadapan laki-laki ni, Wahab bin Munabbih cerita ni, dan mengucapkan salam kepadanya. Salam tersebut dijawabnya secara lembut guna bahasa pun. Orang waruk, dia tak kacak derah. Dengan suara yang lirih sambil mengambil buah tadi untuk disantap. Raja pun tanya, mana orang yang hebat tu? Orang lelaki tak hebat mana? Jadi ada orang kata dia ni ada tengah makan buah ni. Dia ni. Raja tanya, oh sedang makan ni? Tanya raja. Ya, jawab orang ramah dia lah. Maka raja pun membuat komentar. Dia kata lagu ni tak ada hebat mana ni. Duk makan. Dia pun langsung pergi. Tak ada hebat mana. Aku dengar kau puasa nak hari. Tiba-tiba tu makan buah comel. Mana buat dalam comel, bekas comel. Nampak dunia ni. Kalau kita agak dengar buah tu mana, orang suhu tidak lagu ni. Bukan buah dalam bekas-bekas biasa dak, bekas yang dihias. Nampak tu macam orang dunia, bukan orang akhirat ni. Tu. Maka raja pun pergi. Rupa raja kata, dia ingat kau orang hebat sangat dalam bab kezuhudan ni. Zuhud apa bahan buah pada dalam bekas comel tu ada belaka buah hebat ke apa tu dah. Sebab bunyi khabar puasa sama kan tak rasa rupanya indah khabar dia baru. Raja tu pun pergi, tak sehormat daripada dia. Sebelum ni kak puji wisalah ke apa. Baik. Laki-laki tadi pun menjawab, dia kata segala puji bagi Allah yang telah memalingkan anda dariku berkat sesuatu yang tidak anda sukai. Apa dia maksud dia? Dia kata mana dia syukurlah. Dia syukur. Maknanya lelaki ni dia hebat, dia tak say tu orang-orang lagu tu. Makna orang jenis puji dia kerana kerana kebaikan dia, siapa nak puji lebih-lebih mari daripada jauh ni kerana nak tengok dia ni hebat dari sudut ibadat. Tiba-tiba dia mari dia tak tunjuk tu. Seperti Imam Syafi'i lah. Kalau pergi rumah orang dia tak mayat pun sunat. Tidur malam tak mayat sunat. Orang ingat kau, mana Tok Lebah ni tahajud tak mayat. Dia tak mayat. Kalau kita baca sebab apa? Takut orang tengok. Tu dia jaga. Syaitan ganggu. Sebab setengah orang di rumah tak mayat, rumah orang dia mayat. Ada juga pada situ. Macam-macam. Tu. Jadi kata-kata lelaki ni dia kata Allah, dia kata terima kasih wahai Allah. Maknanya bila lelaki ni mari ni seolah-olah dia boleh menghilangkan berkat. Sebab mari tu kerana terpengaruh dengan, boleh jadi bayangkan kalau raja mari kan dulu kan cerita dia begini sebenarnya. Ni anda tengoklah. Dulu orang-orang begini ni raja akan beri habu pada dia. Ni ulama besar ni, doa dia ni makbul. Jadi orang sultan lalu, jadi orang raja lalu. Raja ke bui persalinan, bui macam-macam. Dia tak si. Tak ada berkat tu bagai lagu tu. Jangan cari dunia dengan puasa kita. Jangan cari dunia dengan doa kita. Jangan cari dunia dengan rupa akhirat. Jangan. Tu maksud dianya. Ana ambil sikit lagi. Disebutkan dalam riwayat lain daripada Wahab bin Munabbih juga, dikata ketika raja datang, si lelaki tadi kemudian pertama itu hola makannya lah, menyediakan makanan dalam bekas tu, dia pergi kerja. Dia mengumpulkan sayuran dalam satu genggaman, lantas semuanya dicelup ke dalam minyak, lalu dia pun makan dengan pelahak lah. Kemudian melihat perilaku tersebut, sang raja kata, lagu ni kau perangamu ni, lagu ni bagaimana kondisimu wahai si fulan? Dia kata tak ada lagu ni, sepuluh orang ramai-ramai. Padahal dia hebat lah. Dia tak si tunjuk depan raja dia buat nampak makan 10 orang kapur tak tinggal apa. Padahal kemai hebat dia. Dia tak si tunjuk. Ni kau sebenarnya perangamu, ni kau hidupmu sebenarnya. Dia kata 10 orang ramai. Tu. Tidak kata kalau depan raja tu tak ada. Nak sebut warna tu. Tetik terni lah kata dia. Buat-buat berpura-pura. Tak dia tak si.
warna kalau sebut ni marah orang ni. Tapi kena sebut juga. Munasabah ke tidak? Kau itu nak mari tukar kapek sebuti masjid. Masjid kapek molek lagi. Munasabah ke tidak? Hat kau dia tak sih? Munasabah ke tidak? Bazir saja hidup. Duit siapa guna tu? Benar-benar gitu dia timu. Dulu anda baca dalam kitab banyak juga lah kita ada rujuk. Sebab tu ulama-ulama dulu tak sih lagu tu. Nah, kadang-kadang menteri nak mari tukar kapek. Menteri lah kita sebut menteri lebih baik nah. Kalau tidak menteri boleh nyakit boleh nyo no. Nasabah ke tidak buat kerja lagu tu. Baik, tak apalah adalah benar-benar begitulah. Enggak dulu kita kena faham. Kalau kita baca kitab ni kita tidak faham suasana dia, bahayalah. Ni lewat dah masa ni. Gitulah. Baik, ana ambil perhatikan sikit sini. Raja memutar haiwan tunggannya serta menyeru orang seperti ini tak ada kebaikan langsung. Raja pun pusing setelah kereta pergi balik. Tak ada gapo aku ingat orang setara mana hebatnya lagu ni tak ada kebaikan gapo. Ini khabar daripada rupa. Ingat kau hebat tahu mana rupanya makan pelahak, makan banyak bertemu ahli zuhud mana, ulama mana lagu ni. Banyak cerita Imam Ghazali pernah kena ni. Imam Ghazali dia pernah letak serban dia dalam kuah gula. Ingat tak cerita? Imam Ghazali ni pakai serban jubah hormat pada satu hari orang panggil makin dia pergi dia tak pakai serban dia pakai piyah pakai baju panas gitu ya. Orang tak jemput naik atas rumah. Orang tak layan dia. Tak kena aku dia tu. Sekala patut panggil aku makan patut tidak macam dia pun kelik mandi. Pada waktu tu dia duduk bersih kawasan rumah dia. Orang panggil makan dia pergi pakai yang biasa gitu. Orang tahu dia pun kelik mandi, dia pakai serban besar dia tu. Dia pakai jubah pun banyak orang. Baru orang ajak naik atas rumah. Rupanya dia kena serban aku, dia tak kena aku. Imam Ghazali dia duduk dalam hidangan dia letak ambil serban dia tup dia celup dalam kuah gula. Makan serban. Orang nak bagi kamu bukan nak bagi aku. Imam Ghazali nak didik kita jangan tengok ke serban, jangan tengok, kena hormat ke orang kerana kepribadian dia tu. Tu Imam Ghazali nak ajar biar reti masyarakat. Imam Ghazali ni bukan sembarangan orang. Maka lelaki tadi kata, segala puji bagi Allah yang telah membuatnya pergi dariku sambil mencelaku. Alhamdulillah, mujurlah dia pergi, lepas tu dia lagi dia cela aku. Maknanya dia nak hantar syarat kepada kita, orang puji kita dengan sebab amalan kebaikan kita ni bahaya. Bahaya ada bahaya. Allah bagusnya dia mari sama masjid, bahaya tu sebenarnya. Tapi bagi setengah orang yang tak faham agama ni, dia suka orang puji kita. Kau agak tengok demo asal sejuk hati dah. Bagi lagu tu tak salah kata. Kita berhenti setakat tu pada kelas lepas ni kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan menjadi satu peringatan kepada kita. Janganlah kita biarkan syaitan ganggu kita tu supaya budak-budak duduk main oleh bola ke. Ni penyakit suka dipuji ni ulama kata makanan syaitan. Ulama sebut dalam kitab. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.